Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada pihak Jawatan Kuasa Kolokium Siswaza dan Prasiswaza Pengajian Arab dan Tamadun Islam eh, atas jemputan dan penganjuran untuk e-Kospati 4.0 yang diadakan pada 5 hingga 6 Julai 2022 dan saya difahamkan bahawa penganjuran ini anjuran Pusat Kajian Bahasa Arab dan Tamadun Islam dengan kerjasama dengan Kelab Mahasiswa Pengajian Arab dan Tamadun Islam. Jadi saya ucapkan syabas atas penganjuran ini. Dan saya, Muhammad Zulfazli Abdul Hasan Asy'ari, pensyarah kanan di Pusat Kajian Bahasa Arab dan Tamadun Islam, akan membentangkan satu tajuk berkaitan dengan sejarah tamadun Islam di India era Mughal, iaitu Babur, penguasaan Kota Delhi dan penumbuhan Kerajaan Mughal. Dan pembentangan saya hari ini merupakan sebahagian daripada output kajian saya di bawah geran Galakan Penyidik Muda yang kodnya GGPM 2021-015. Baiklah, kita akan tengok di sini ada saya kongsikan slide untuk tontonan dan penelitian kepada para pendengar dan penonton di luar sana. Babur penguasaan Kota Delhi dan penumbuhan kerajaan Mughal. Jadi kita nak tengok apa yang menarik sangat. Babur ini merupakan seorang tokoh yang mengasaskan kerajaan Mughal di India, sebuah kerajaan yang cukup lama memerintah wilayah India daripada 1526 sehingga 1857. Jadi jatuh bangun kerajaan Mughal di India ini saya kira merupakan satu perkara yang menariklah untuk kita teliti, kerana India yang pada hari ini tidak ada lagi kerajaan Islam yang memerintah wilayah tersebut. Bahkan umat Islam di sana kini merupakan golongan minoriti, tetapi wilayah ini pernah dikuasai, diperintah oleh sebuah kerajaan Islam untuk tempoh yang cukup lama, iaitu kerajaan Mughal yang diasaskan oleh Zahiruddin Babur yang datang, dan beliau ini dianggap sebagai golongan orang luar lah, bukan golongan penduduk asal India, tetapi datang ke Delhi dan menubuhkan kerajaan Mughal yang merupakan legasi terbesar Babur itu sendiri dalam perkembangan ketamadunan Islam. Baiklah, kita nak lihat terlebih dahulu lah kita nak meninjau tentang biografi Babur, pemerintah dan pengasas kerajaan Mughal. Kita nak meninjau secara ringkas siapakah beliau dan bagaimana beliau boleh terlibat dalam penubuhan kerajaan Mughal ini, bagaimana transisi karier politik dia mungkin bermula daripada satu tempat ke satu tempat lain sehingga akhirnya pergi ke wilayah India. Dan kita juga ingin meneliti perkembangan politik Babur dalam usaha menguasai Kota Delhi dan menubuhkan kerajaan Mughal. Mengapakah Kota Delhi ini menjadi orang kata sasaran ataupun mungkin menjadi perhatian utama terhadap Babur? Apakah apabila beliau terlibat dalam politik ini, apakah memang beliau sudah pun menyasarkan untuk menguasai Kota Delhi atau bagaimana? Ataupun mungkin dia bermula daripada sebuah kegagalan, maka daripada kegagalan itu menjadi satu pemangkin untuk beliau mengalihkan perhatian yang lain dan akhirnya berjaya dalam karier politiknya. Jadi kita tengok biografi ringkas Babur. Di sini saya ada sertakan sebuah peta iaitu Lembah Fergana yang terletak di kawasan Asia Tengah. Kalau hari ini dia menjadi sebahagian daripada wilayah Uzbekistan di sini di sebelah timur Uzbekistan. Dia sebelah sini kita tengok ada beberapa kota yang popular, antaranya Samarkand, kemudian Bukhara
Bukhara ni dia kan kita ada Imam hadis tu kan, Imam Bukhari kan. Dikatakan berasal daripada kota Bukhara. Wallahu a'lam. Jadi kita tengok Babur, nama sebenarnya Zahiruddin Muhammad Babur bin Umaysyih Mirza, dan beliau dilahirkan pada 14 Februari 1483 di Fergana di sini. Jadi bapa dia ni merupakan pemerintah di wilayah tersebutlah. Eh dan beliau ni apa, mempunyai darah keturunan eh, timur timur di sebelah bapa dia dan Genghis Khan di sebelah ibu. Dan kalau dalam beberapa catatan Hatta, termasuk catatan yang ditulis sendiri oleh beliau dalam autobiografi dia Babur Nom, beliau ini merupakan apa, berasal daripada keturunan Turki, Chagatai. Dia daripada klan Chagatai Turki. Jadi Turkish, klan Turkish yang berada di kawasan Asia Tengah ini, dan Babur ini sebahagian daripada kabilah Turki ini, dan beliau berbangga dengan keturunannya itu. Jadi sebab itu kita lihat darah keturunan yang diwarisinya daripada timur dan Genghis Khan. Kemudian bapa dia juga merupakan seorang pemerintah di wilayah Fergana, telah menjadikan beliau ni seolah-olah dianggap sebagai pemimpin pada masa hadapan. Beliau meletakkan kelebihan itu untuk mengangkat dirinya untuk menjadi pemimpin juga, seperti mana bapa dan juga atuk nenek moyang dia dahulu. Sebab itu kalau kita lihat dalam beberapa perkembangan politik dia nanti yang akan kita tengok, dia ada beberapa cubaan untuk menjadi pemerintah di beberapa wilayah, khususnya kota Samarkand yang pernah menjadi pusat pentadbiran kerajaan Timur dulu, Timurid. Timur Lang tu yang merupakan datuk nenek moyang kepada Babur ini, pernah menjadikan Samarkand sebagai pusat pemerintahan dia. Dan kejayaan Timur Lang ini menjadi satu inspirasi untuk Babur pula untuk mengulangi perkara yang sama. Sebab itu kalau kita lihat nanti ada 2 ataupun 3 kali percubaan dan usaha beliau menawan kota Samarkand dan ingin berkuasa di situ. Walaupun beliau tidaklah lama di Samarkand tu, tetapi penumbuhan kerajaan Mughal merupakan satu kejayaan yang cukup bermakna lah bagi Babur apabila beliau berjaya menawan kota Delhi. Dan Babur juga, seperti mana saya nyatakan awal tadi, beliau juga ada menulis sebuah autobiografi. Maksudnya dia sendiri yang menulis tentang pengalaman hidup dia itu dalam suatu karya, dan karya ini juga telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa termasuk bahasa Inggeris. Saya tak pasti sama ada sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu ataupun belum. Dan karya itu bernama Babur Nom. Okey, jadi kita tengok karya politik Babur, karya politik Babur di sini. Kalau kita tengok di peta sini Samarkand di bawah penguasaan Babur. Pernah satu ketika Babur memang pernah berkuasa di Samarkand. Jadi kita lihat karya politik Babur ni, dia bermula di wilayah Fergana ketika usia dia 11 tahun. Waktu umur darjah 5 dia dah diangkat menjadi pemimpin di wilayah Fergana apabila bapanya Umar Syekh Mirza meninggal dunia pada tahun 1454. Dan beliau waktu itu dibantu oleh beberapa orang kanan bapa beliau lah yang bertindak sebagai penasihat. Antaranya Khawaja Maulana Qazi, Baba Quli Ali dan Khudni Birdibek. Dan sepanjang karya politik ini, dia memang berhasrat untuk menawan kota Samarkand. Untuk nak mengulangi pencapaian Timur tu. Jadi sebab itu kalau kita tengok, beliau pernah menguasai Samarkand sebanyak 3 kali, tetapi tidak mampu bertahan lama di kota Samarkand kerana kekurangan sumber kewangan yang satu, kemudian konflik agama. Ini apabila dia melibatkan konflik antara Sunni dengan Syiah, menjadikan Babur ini pemimpin yang tidak disukai lah di Samarkand. Apabila kita lihat pelibatan Safawi dalam membantu Babur untuk menawan Samarkand buat kali yang ketiga itu, dan pada tahun 1511 dan dia menang
Tetapi akhirnya apabila ada campur tangan dan mungkin dominasi Safawiyah dalam pentadbiran di Samarkand ini telah menimbulkan kegelisahan dan akhirnya penduduk di situ memberontak terhadap Babur. Itu sedikit sebanyak mengapa Babur tidak mampu bertahan lama di Samarkand. Jadi untuk dua yang awal pada 1497, 1500, kekurangan semua kekurangan ini menjadi faktor utama mengapa beliau tidak bertahan di situ kerana tentera yang ikut sama menawan Samarkand ketika itu balik ke kampung, balik ke Fergana. Kerana yalah dia tak ada duit nak belanja. Jadi ketidakstabilan kedudukan Babur di Samarkand pada buat kali yang pertama dan kedua itu menyebabkan timbul pem, uh, pemberontakan di wilayah Fergana yang ditadbir ni sebelum ini. Dan hal ini telah menyebabkan Babur dia terlepas kedua-dua penguasaan. Dia hilang wilayah Fergana dan dia hilang wilayah Samarkand itu. Dan dengan kekuatan yang ada, beliau mencari tapak yang lain dan beralih ke Kabul. Dan berjaya menguasai Kabul pada 1504 dan di situ dia mulalah mewujudkan asas kepada sebuah kerajaan yang hebat seterusnya. Kerana di Kabul inilah Babur mula menjalinkan hubungan diplomatik dengan kerajaan Safawiyah. Apabila Babur berjaya menguasai Kabul dan juga beberapa kawasan sekitar, antaranya Rosnah, Kandahar dan sebagainya, dan kerajaan Safawiyah melihat kejayaan Kabul ni boleh diambil kesempatan, maka wujud hubungan diplomatik antara kedua-dua pihak, antara Babur dan juga Safawiyah. Dan Safawiyah waktu itulah yang bersedia untuk memberikan bantuan kepada Babur untuk menawan Samarkand kerana mereka tahu tentang hasrat membuat-buat Babur untuk menawan kota Samarkand ni, dan Babur juga memang amat memerlukan bantuan ketenteraan dan melihat kerajaan Safawiyah bersedia memberikan bantuan, maka beliau mengalu-alukan. Namun bantuan yang diberikan ini bukan bantuan tanpa syarat. Dia ada syarat-syaratnya yang Babur terima. Jadi antaranya Babur kena melibatkan maksudnya golongan daripada kerajaan Safawiyah ini terlibat dalam pentadbiran di Samarkand, maka dilantik juga duta kerajaan Safawiyah di Samarkand dan perlu membacakan doa dalam khutbah untuk pemerintah Safawiyah. Jadi seolah-olah di sini kalau kita lihat Babur ketika itu bernaung bernaung di bawah kerajaan Safawiyah. Jadi sebab itu kalau kita tengok dengan bantuan ketenteraan yang diberikan oleh Safawiyah telah memberikan kejayaan kepada Babur untuk menguasai Samarkand buat kali ketiga pada tahun 1511. Jadi kalau kita tahu 1511 ni peristiwa Melaka jatuh ke tangan Portugis je. Tapi pada masa yang sama ada peristiwa lain, Samarkand jatuh ke tangan Babur dan yang mendapat bantuan daripada tentera Safawiyah. Bagaimanapun, ini yang saya katakan tadi, penduduk Samarkand dia menolak Babur kerana mereka gelisah dengan kemunculan pengaruh Syiah. Kerana majoriti masyarakat Muslim di kota Samarkand ini adalah Sunni. Jadi konflik yang timbul antara kedua-dua ni, antara golongan Sunni dan juga Syiah yang datang, telah memberikan kesempatan kepada Ubaidullah Khan, pemerintah Uzbek yang waktu itu telah kalah. Jadi beliau telah mendapat sokongan masyarakat di Samarkand untuk ambil nak merampas kembali kota Samarkand dan berjaya, dan akhirnya Babur kehilangan Samarkand buat kali yang ketiga. Dia tak lama di situ. Jadi kembali ke kembali ke Kabul dan mula mengalihkan perhatiannya ke India. Jadi Babur melihat bahawa impian untuk menawan Samarkand waktu itu tidak boleh diteruskan. Maksudnya beliau melihat pada realiti yang ada, perlu kepada satu wilayah yang lain untuk meneruskan survival dan kelangsungan kelestarian kekuasaan dia itu. Maka dari Kabul itu beliau melihat India merupakan jawapan kepada kegagalan beliau
disemarkan itu, kerana beliau merasakan bahawa India juga ini wilayah yang pernah dikuasai oleh kerajaan timur. Jadi ketika itu kerajaan yang berkuasa di kota Delhi adalah kerajaan Lodi, pemerintah, maksudnya dinasti terakhir yang memerintah di Delhi semasa era Kesultanan Delhi. Dan dalam masa yang sama, Babur dia mendapat tawaran daripada Daulat Khan Lodi. Ini merupakan kaum kerabat kepada Sultan Ibrahim Lodi, di mana Daulat Khan Lodi ni dia tidak berpuas hati dengan Ibrahim Lodi, maka menawarkan kerjasama dengan Babur untuk menyerang kerajaan Lodi. Dan kempen itu bermula, kempen ke India bermula pada 1519. Jadi kalau kita tengok dekat dalam peta ni, mereka menawan satu persatu kawasan sebelum sampai ke Delhi. Antaranya Peshawar, kemudian Bajau dan Behrah, kemudian sampai ke Lahore pada 1524. 2 tahun kemudian mereka bertembung dalam satu pertempuran yang dikenali sebagai Perang Panipat. Perang Panipat awal. Perang Panipat ni dia ada 3 siri. Perang Panipat 1, 1526 zaman Babur. Kemudian Perang Panipat kedua, 1556 zaman Akbar. Kemudian Perang Panipat 3, 1761. Ini antara golongan Maratha dengan Ahmad Shah Durrani, pemerintah daripada di Afghan. Jadi kita tengok Perang Panipat 1 ni cukup signifikan dalam uh, perkembangan politik, karya politik Babur, kerana kemenangan beliau dalam perang ini telah melonjakkan namanya dan menjadikan beliau pemerintah yang baru di wilayah India dan mengakhiri era Kesultanan Delhi. Jadi kita tengok kemuncak kepada pertembungan Babur dan kemuncak kepada kempen ketenteraan Babur ke India adalah pertembungan antara Babur ini dengan tentera Lodi, pimpinan Ibrahim Lodi sendiri dalam Perang Panipat 1 yang berlaku pada tahun 1526. Kalau kita lihat kekuatan tentera Lodi waktu tu cukup besar. Ada catatan dia meriwayatkan kepada barangkali 100,000 orang dan 1,000 ekor gajah. Dan tentera Babur pula 24,000 orang. Tetapi tentera Babur mempunyai kelebihan daripada sudut persenjataan, kerana mereka menggunakan senjata api meriam yang di mana teknologi ini diambil khas daripada teknologi kerajaan Uthmaniyah. Kalau kita tengok ada dalam catatan sejarah, tentera Uthmaniyah menang ke atas tentera Safawiyah dalam satu perang yang dikenali sebagai Perang Chaldiran, Battle of Chaldiran, yang berlaku pada tahun 1514, di mana tentera Uthmaniyah waktu itu telah menggunakan senjata api bagi menewaskan tentera Safawiyah. Jadi teknologi yang digunakan oleh tentera Uthmaniyah waktu itu telah diimport oleh Babur. Beliau menggunakan teknologi yang sama untuk mengalahkan tentera Ibrahim Lodi ni yang masih lagi terikat dengan penggunaan gajah. Jadi persenjataan klasik pada zaman tersebut. Teknologi senjata ini kemudian taktikal serangan mengejut yang digunakan oleh Babur ini telah memberikan kelebihan kepada tentera Babur untuk memenangi Perang Panipat 1 ini. Dan akhirnya tentera Lodi kira 20,000 orang telah pun terkorban, termasuk Ibrahim Lodi sendiri telah mati terkorban di medan perang. Dan ini telah memberikan satu apa dipanggil natijah yang cukup membanggakan dalam pencapaian politik Babur. Dan kemenangan ini telah membuka ruang kepada beliau untuk meneruskan kemarahan dan menguasai kota Delhi. Dan kemenangan tersebut juga telah diambil kesempatan untuk beliau mengisytiharkan dirinya sebagai pemerintah baru di Delhi. Jadi menubuhkan satu kerajaan baru, kerajaan Mughal. Jadi berakhir era Kesultanan Delhi, iaitu kerajaan Lodi tadi. Jadi satu era baru, era Mughal. Dan namanya disebut dalam khutbah sebagai satu
proklamasi kepada masyarakat bahawa Kota Delhi waktu itu telah ditadbir oleh pemimpin yang baru, iaitu Zahiruddin Muhammad Babur, Pak Shah Razi. Dia menggunakan Pak Shah Razi, gelaran tu. Pak Shah Razi. Pak Shah ni, Pak Shah lah, Maharaja. Razi ni, dia apa, Panglima tu kan. Panglima yang berani. Jadi perwira lah. Jadi dia menggunakan gelaran tersebut. Tidak cukup dengan Kota Delhi, beliau meneruskan kemarahan ke Agra dan memilih Kota Agra menjadi pusat pemerintahan kerajaan Mughal yang baru setahun jagung pada ketika itu. Jadi kita lihat sepanjang 4 tahun pemerintahan beliau bermula daripada Kabul. Jadi dia berkembang sehingga ke Peshawar, Lahore. Kemudian berjaya menguasai Delhi. Penting ni, signifikan mengapa beliau menguasai Delhi, kerana Delhi ini merupakan pusat pentadbiran kerajaan Lodi ketika itu. Jadi apabila tentera Lodi kalah dalam perang Panipat, maka beliau melihat ini Delhi sudah berada di dalam tangannya, dan penguasaan ke atas kota Delhi ini memudahkan lagi beliau untuk mengasaskan kerajaan atas usahanya sendiri, namanya sendiri. Jadi ini merupakan legasi terbesarlah Babur kepada pewaris dia dan juga khususnya kepada uh, tamadun Islam di India itu sendiri. Dan kalau kita lihat beberapa pencapaian dalam pelbagai aspek kerajaan Mughal ini, khususnya dalam era yang pertama yang dikenali sebagai The Age of Great Mughals, bermula daripada pemerintahan Babur ini sehingga ke era pemerintahan Aurangzeb yang meninggal dunia pada 1707. Jadi kita tengok pada tempoh 4 tahun dalam peta ni, kawasan utara India telah berada di bawah pemerintahan Zahiruddin Babur di sini. Jadi kesimpulannya kalau kita lihat, Babur ni dia mempunyai sejarah jatuh bangun dalam kerjaya politik. Beliau tidak berjaya untuk kekal lama di kota Samarkand. Dia nak mengulangi pencapaian Timur untuk menjadi pemerintah yang lama dan yang mendominasi politik di Samarkand tidak berjaya. Akibatlah ada beberapa faktor tertentu. Dan realiti yang beliau hadapi ini telah menyebabkan beliau beralih ke Delhi. Jadi dari Samarkand ke Delhi, daripada kegagalan menjadi satu kejayaan. Walaupun kita lihat 3 kali beliau mencuba untuk berkuasa di Samarkand. Jadi kita boleh ambil lah satu semangat kot daripada Babur ni, bahawa kegagalan itu bukanlah satu pengakhiran. Bahkan kegagalan itu sebenarnya menjadi satu permulaan untuk mendapatkan sebuah kejayaan. Dan buktinya itulah, yang penting semangat, kita punya jati diri kita dan bagaimana kita menyusun strategi yang terbaiklah untuk kita melestarikan kita punya kehidupan dan pencapaian kita pada hari ini dan masa depan. Dan dalam konteks politik di India, Babur berjaya membuktikan itu. Sebab itu kegagalan di Samarkand ini, beliau akhirnya beralih ke Delhi dan penawanan penguasaan kota Delhi ini menjadi asas beliau untuk menumbuhkan kerajaan Mughal di India, dan akhirnya kerajaan ini menjadi legasi terbesar Babur kepada catatan sejarah dan tamadun Islam secara umumnya. Dan beliau memerintah tak lama dalam tempoh 4 tahun di India, dan beliau pun tidak dapat membuat banyak dalam tempoh 4 tahun. Dia sibuk terpaksa menghadapi cabaran sebagai sebuah kerajaan yang baru yang naik dengan memerangi orang lain. Selepas beliau menang dalam perang Panipat, beliau terpaksa menghadapi pertembungan dengan golongan Rajput dan menang juga. Jadi kesibukan beliau dalam menghadapi cabaran-cabaran ini menyebabkan beliau tidak dapat memberikan tumpuan dalam aspek pembangunan dan sebagainya. Sebab itu kita lihat asas yang telah dibina pada zaman Babur itu tidaklah begitu kuat daripada aspek pencapaian tamadunnya, tapi daripada aspek kewujudan kerajaan Mughal sebagai sebuah kerajaan yang sah sudah pun ada.
Dan beliau meninggal dunia pada tahun 1530 dan dikebumikan di Kabul. Ni mengikut wasiat dia lah, kerana beliau memang suka dengan Kabul ni, kerana Kabul inilah yang sebenarnya seolah-olah memberi tuah luck kepada dia untuk terus survive, untuk terus bertahan dalam politik moral ini. Dan di Kabul ini beliau berjaya menguasai India, dan apabila beliau meninggal dunia di India, maka beliau kembali ke Kabul dan dikebumikan di sana berdasarkan wasiat beliau itu sendiri. Jadi ini merupakan sedikit perkongsian saya lah tentang sejarah pemerintah moral yang pertama, Zahiruddin Muhammad Babur, dan beberapa aspek pencapaian beliau. Dan saya kira mungkin kajian lanjut boleh dilakukan tentang beliau ini, dengan mungkin memberi tumpuan tentang eh, apa usaha beliau untuk menamatsamarkan, dan juga mungkin kita lihat usaha beliau dalam menghadapi pertembungan yang lain, khususnya selepas berlakunya perang Panipat. Apakah perang lain yang terpaksa dihadapi oleh beliau sehingga memungkinkan beliau menguasai hampir keseluruhan kawasan utara India. Dan hal ini juga boleh dijadikan sebagai sebuah kajian lanjutan lah pada masa akan datang kepada mereka yang berminat untuk melihat pencapaian Babur ini. Dan perlu diingat Babur ini, kalau di tempat asal, maksudnya di negara sekarang Uzbekistan, beliau ni diangkat sebagai salah seorang wira lah bagi bagi masyarakat di Uzbek. Ada patung Babur di sana. Jadi ini merupakan satu penghormatan lah kepada beliau. Bermula di Fergana, kemudian berjaya di Kabul, kemudian menikmati lebih kejayaan di Delhi. Jadi kita lihat dia punya pergerakan, perkembangan politik Babur itu yang berpindah randah dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ini merupakan sedikit perkongsian daripada saya, dan saya ingin meminta maaf sekiranya perbincangan saya ini sedikit sebanyak ialah mungkin ada kekurangan di sana sini. Namun begitu, saya mengharapkan bahawa perbincangan ini dapat memberikan satu manfaat ataupun maklumat berkaitan dengan kerajaan moral itu sendiri, terutama yang membabitkan pemerintah dan founder of Murad Empire, iaitu Zahiruddin Muhammad Babur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.